Okay, terima kasih Zulaika. Okay, yang baru masuk isi kehadiran. Okay, so Umi nak sambung tajuk sebatian karbon. Okay, sebatian karbon. Hari tu kita berhenti kat mana? Epi, kita berhenti kat mana hari tu Epi? Kita berhenti dekat mana hari tu? Hari Rabu minggu lepas. Kak, tindak balas penukar gantian. Penukar gantian. Betul ke kita berhenti dekat tindak balas penukar gantian? Tindak balas penambah Tindak balas penambah. penambahan. Kita nak masuk tajuk tindak balas penambahan. Kita berhenti dekat tindak balas pembakaran alkana ke alkina? Alkina. Alkina. Okey, kita berhenti dekat tindak balas pembakaran alkina. Okey, betul Ainat. Okey, so pembakaran alkana dan alkina. So alkana dan alkina dua-dua mengalami tindak balas pembakaran. Okey, dua-dua mengalami tindak balas pembakaran. Cuma kita belajar ni pembakaran yang lengkap. Okey, pembakaran lengkap. Kita tak belajar pembakaran yang tidak lengkap. Jadi kalau pembakaran lengkap akan bebaskan apa? Zafan. Dalam pembakaran alkana dan alkina, pembakaran yang lengkap akan menghasilkan apa? Apa nama hasil dia? Zafan? Ya, Umi. Apa hasil kita dapat kalau kita buat pembakaran? Pembakaran. Tengku Aina tolong. Berapa hasil kita dapat kalau kita buat pembakaran? Kejap Umi. Okey. Siapa yang dah ready? Karbon dioksida dan air. Alkana ke alkena Umi? Syazwan tanya apa? Okay. Sama je Alkena Umi. Dua-dua, alkana dan alkina sebab kita dah belajar dua-dua. Okey, Umi tengok dekat chat Balkis tulis. Okey, Balkis tulis kat chat dia kata karbon dioksida dan air. Ya betul. Kalau kita bakar alkana dan alkina dan pembakaran tu adalah lengkap, hasil dia kita akan dapat karbon dioksida dan air. Okey, kalau pembakaran tak lengkap kita akan dapat karbon, kita akan dapat karbon monoksida. Jadi sebenarnya sama je, sama ada pembakaran alkana atau alkina, hasil dia adalah air dan karbon dioksida. Okey, siapa boleh bagi tahu ni macam mana kita nak balance, nak seimbangkan persamaan pembakaran sama ada alkana atau alkina? Kita nak balance apa dulu? Co. Co. Siapa Co tu? CHO. C. C dulu, lepas tu H, lepas tu C. baru O. Okey. Dan O tu kita boleh buat dalam bentuk pecahan. Okey. Sementara tunggu sahabat kita lain masuk. Okey, sahabat yang baru masuk boleh isi kehadiran isi kehadiran dekat chat kita. Okey, siapa boleh bagi tahu Mi tindak balas sifat kimia bagi alkana ada berapa? Sifat kimia alkana ada berapa? Dua. Apa dia Syazwan? Pembakaran penukar gantian. Okey, tuk bak pembakaran, bak pembakaran, tuk tukar ganti. Okey, penukar gantian. So tukar ganti dia boleh berlaku dengan apa? Tindak balas penukar gantian hanya berlaku dengan apa? Tindak balas penukar gantian boleh berlaku dengan bahan Klorin. apa? Klorin lagi. Okey, I nak menjawab klorin. Lebih spesifik dia adalah halogen. Okey, halogen. Cuma hari tu Umi tunjuk contoh klorin. Maksudnya dia boleh tindak balas dengan klorin, dengan bromin, dengan iodin. Tiga tu lah halogen kumpulan 17. Okey. So, ya. So berapa orang ni? 29, 28 campur Umi. Maksudnya 29 campur Umi 28 orang lah. Okey, yang baru masuk nanti boleh isi kehadiran. Umi terus pergi dekat ni Umi present ni. Siapa ada, siapa tak ada ni, Umi nak panggil tak tahu siapa ni. Nampak ni. Okay, so
Kita nak sebelum Umi masuk tindak balas bagi siapa tu Ada orang nak masuk ke? Okey Zul, isi kehadiran dulu. Okey, so ini adalah sifat kimia bagi alkina. Okey, alkina. Jadi kalau alkana kita ingat, tu bak. Okey, dia hanya mengalami dua tindak balas saja, tukar ganti dan pembakaran sebab alkana adalah hidrokarbon tepu. Jadi dia tak banyak mengalami tindak balas kimia. Okey, manakala alkina ialah hidrokarbon tak tepu. Jadi bila dia tak tepu, dia akan mengalami tindak balas kimia yang lebih banyak lah nak dibandingkan dengan alkana. Jadi Umi suruh ingat kat sini tam bak. Okey, yang ni ingat tu bak, tukar ganti pembakaran. So yang ni nak ingat tambak. Sudah boleh dah tulis dekat nota ringkas kita, nota nanti tambak. Okey, tam ni ataupun pergi senang pergi kat bak dulu. Okey, bak ni yang Umi berhenti minggu lepas, bak ni adalah pembakaran. Okey, jadi bak alkina dengan bak alkana sama saja. Okey, sebagai contoh Umi bakar alkina yang mempunyai bilangan karbon 2. Siapa boleh bagi tahu Umi? Alkina yang ada bilangan atom karbon 2. Siapa dia? Zulaika? Alkina, formula molekul bagi alkina yang bilangan hidrokarbon bilangan karbon dia 2. Etena. Okey, etena nama dia, formula molekul dia. C2H4. Okey, C2H4, etena. Jadi kalau Umi bakar etena, Umi akan react dengan oksigen. Okey, Zafan kena ingat hasil ni kita akan dapat karbon dioksida dan air. Okey, karbon dioksida dan air. Ini adalah pembakaran yang seimbang. Okey, Fauzan ada? Fauzan? Tolong Umi, Fauzan ada tak? Umi tak nampak. Fauzan ada? Tak ada. Siapa? Iman ada? Ada Mi. Okey, Iman, seimbang ke Iman? Nak imbang apa dulu? CO2 letak 2 depan. Ya? CO2 letak 2 depan. CO2 letak 2 depan. Okey. So 2 dekat H2O. 2 dekat H2O. 3 dekat O. 3 depan O. Okey, betul. Okey, so untuk pembakaran alkana atau alkina ingat CHO. Ni step dia, kena ingat ni step. Mula-mula kena seimbang C. Jadi Iman letak depan ni 2. Okey, depan 2 ni sebab C ni 2. Okey, lepas tu seimbang H. Jadi kat sini H ada 4, jadi Iman letak depan ni 2 sebab 2 kali 2 jadi 4. Dan kita tengok O lepas tu. Okey, untuk O kita tengok sebelah hasil dulu. 2 kali 2, 4 campur dengan 2 kali 1, 2. Jadi jawapan dia 6, jadi kita letak kat sini. Okey. So dah buat dah yang ni. Tindak balas pembakaran ni dah buat lagi dalam nota. Buat dah. Sampai mana dah? Sampai berapa atom karbon? 10. 10. Okey, ada masalah tak? Ada masalah ke? Tak ada. Tak ada. Okey, siapa jawab tu? Syazwan ke? Ya Mi. Okey. Tak ada. Okey, so Umi terus sambung kita hari ini.
Okey, so ini kita akan pergi sifat kimia alkina. So bagi tumpuan sikit, sangat-sangat penting. Okey, dan biasa masuk periksa. So kita tengok sini, okay, 35 orang dah. Alright. Okey, so alkina ni tadi Imi pergi sini tadi, ini adalah tindak balas pembakaran. Okey, pembakaran yang lengkap dia akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Okey, ni sama juga macam alkana. Kalau dia tak lengkap, dia akan dapat karbon monoksida dan air ataupun karbon dan air. Okey, nak seimbang dia CuO. Okey, sama je. Okey, lepas tu ini adalah tindak balas seterusnya, tindak balas penambahan. Jadi kalau alkana dia ada tindak balas penukar gantian sebab dia tepu. Macam kelas contoh, kelas 5MB 1 ada 20 kerusi, 20 meja. Jadi anak murid pun ada 20 orang. Jadi bila ada student seorang nak masuk, dia kena tukar ganti. Okey, tukar ganti. Yang baru nak masuk, yang lama kena keluar. Tapi untuk alkina, untuk alkina sebab dia tak tepu, jadi contoh dia kerusi meja ada 20, murid baru ada 18. Jadi kita tak perlu tukar ganti, kita cuma perlu tambah saja. Sebab tu nama tindak balas ni tindak balas penambahan. Okey. Memandangkan alkina adalah hidrokarbon tak tepu ni, jadi dia boleh terima je tindak balas dengan siapa-siapa masuk dan dia terus ganti. Okey. Dan anak-anak kena ingat tindak balas ni dia berlaku pada kumpulan berfungsi. Panjang mana pun rantai karbon kita tu, kalau kumpulan berfungsi tu ada di sini, kumpulan berfungsi. Sebab tu kena ingat kumpulan berfungsi bagi setiap hidrokarbon ni. Okey. Jadi tindak balas tu akan berlaku pada karbon ini. Karbon ini yang karbon ni. Dia tak akan pergi pada karbon lain. Okey. Tak akan pergi pada karbon lain. Okey. Tu yang pertama. Okey, yang kedua. Okey, penambahan ni ada banyak. Kalau macam tukar ganti, tukar ganti dia hanya berlaku dengan halogen saja. Okey, dengan halogen saja. Tapi penambahan ni sebab macam kalau alkana ni dia macam sombong sikit lah sebab dia dah kaya. Jadi dia hanya buat tindak balas dengan orang tertentu sahaja. Lepas tu halogen saja. Lepas tu halogen pula datang kena bawa UV light. Kalau tak ada hadiah tak boleh jumpa dia. Okey, datang berdua seorang dia boleh masuk. Okey, tu alkana. Tapi alkina ni dia mengalami tindak balas penambahan ni dia banyak sikit. Alkina miskin. Alkina miskin. Jadi dia kena banyak. Pak dia tu alkina miskin. Betul lah tu dalam cerita ni. Alkina tu miskin jadi dia kena buat banyak lah tindak balas ni. Dia nak jadi kaya macam alkana. Maksudnya dia tak tepu, dia nak jadi tepu macam alkana. Dia miskin, dia tak kaya, dia nak jadi kaya macam alkana. Bila datang sini jadi alkana lah. Sini dia alkina. Okey, boleh tu? Boleh setakat ni faham tak ni? Boleh. Boleh ya? Okey, so sekarang ni Umi tak nak guna yang ni. Umi nak guna yang kosong. Okey, kita pergi pada yang kosong. Okey, ready kertas nota. Okey. Tadi alkina, okey, tindak balas dia tam. Okey, tulis dalam nota nanti buat macam ni. Tam bak. Okey, bak Umi dah ajar tadi. Sekarang Umi nak pergi yang tam. Okey, tam ni ialah tindak balas, tulis tu tindak balas penambahan. Tindak balas penambahan. Okey, ada 5. Okey. 1 2 3 4 5. Okey, malam ni ingat selalu. Pagi esok boleh ulang gaji. Okey, cara nak ingat ya. Cara nak ingat. Ya, cara nak ingat dia. Hi. Hello. Okey, ni nama siapa ni kalau dalam jadual kat sekolah? Nama siapa ni? Umi. Apa nama Umi? Hashimah. Hashim. Tak boleh tukar nama orang lain lah. Tukar nama orang lain, tukar nama awek ke? Untuk berkat lagi. Okey, hi. Hello, Hashimah Hashim. Okey, makan laksa mak buat. Laksa mak buat. Tulis dulu, nanti Mi bagi tahu apa dia. Minum air. Okey, Umi ulang balik. Hi, hello, Hashimah Hashim. Makan laksa. Laksa mak buat, minum air.
Okey, tu cara nak ingat. Tapi tambah apa? Okey, tambah dia. Okey, hai ni tambah hidrogen. Hai tambah hidrogen. Halo tambah halogen. Tambah halogen. Okey, Hashimah Hashim tambah hidrogen halida. Hidrogen, kalau yang ni hidrogen klorida, yang ni hidrogen bromida, yang ni hidrogen iodida. Okey, yang ni sebenarnya KMNO4. Ini formula dia. Nama dia ialah larutan kalium manganat 7 beresid. Kena ingat larutan kalium manganat 7 beresid. Kena tulis lengkap kat dalam periksa. Ni pendekkan dia jadi laksa mak buat. Okey, larutan ni laksa mak buat. Okey. Air tambah air. Okey. Mengulang balik, penambahan ada 5 iaitu penambahan hidrogen, penambahan halogen, penambahan hidrogen halida. Okey, penambahan larutan kalium manganat 7 beresid. Lepas tu penambahan air. Okey, boleh. Ada apa nak tanya Umi setakat ni? Sangat penting ni sayang, kena ingat betul-betul. Zul, Hilmi. Ya Umi. Boleh pergi. Okey, siapa lagi? Tengku MB2. Ya Umi. Boleh Hanif. Boleh tak setakat ni? Boleh. Jadi kena ingat contoh. Tam ada 5. Hai, hello, Hashim. Makan laksa, mak buat, minum air. Hai tambah hidrogen. Halo tambah halogen. Bolehlah pergi 3-3 ni. Okey, Hashim tu tambah hidrogen halida. Okey, laksa mak buat tu ialah kalium manganat 7 beresid. Dan air tu tambah air. Okey, P ni pula. Buh color-color lain bagi nampak sikit. Mana color benda. Okey, P ni pula, P ni. Okey, P ni ialah pempolimeran. Dia tambah diri dia sendiri. Kalau yang ni dia tambah orang lain, yang ni dia tambah diri sendiri. Okey, pempolimeran. Nanti Umi akan pergi detail yang ni. Jadi, anak-anak ingat semua sekali penambahan ni, P ni pempolimeran ni dia sebenarnya dekat penambahan juga. Tapi kenapa Umi asingkan dia? Ada sebab. Okey, ada sebab. Nanti kita tengok. Kenapa Umi tak masukkan dia? Umi besarkan dia ni, okey ada sebab dia. Jadi sebenarnya penambahan ni ada 6. Tambah hidrogen, tambah halogen, tambah hidrogen halida, tambah larutan kalium manganat 7 beresid, tambah air, tambah monomer. Okey, untuk jadi polimer, tindak balas tu jadi pempolimeran. Okey, bab kita dah settle dah. Boleh ni? Okey, lepas tu kita pergi satu persatu. Okey, kita pergi satu persatu. So, apa yang berlaku? Okey, kita pergi pada tambah hidrogen dulu . Okey, tambah tindak balas penambahan hidrogen. So, apa yang berlaku? Contoh, kalau Umi ambil etena C2H4, kalau Umi lukis dia jadi gini. Ini adalah formula molekul etena. Okey, bila Umi tambah hidrogen, baiknya alkina ni sebab dia tak tepu, apa yang berlaku ialah hidrogen ni dia datang berdua. Dia terus boleh masuk. Dia boleh masuk. Gitu. Okey, dia tak macam penukar gantian, kena masuk seorang-seorang. Okey, yang ni dia terus boleh masuk. Jadi apa yang berlaku kat sini, ikatan kovalen ganda 2 ni dibuka satu. Macam kalau kita
Kita mula-mula kita macam solat tu, tangan kita kat dada kita. Lepas tu kawan kita datang. So kita buka tangan kita, pegang kawan kita tu. Okey, jadi di dah sini dia dah buka ikatan ni. Okey, ini ialah hidrogen asal. Okey, ini hidrogen asal. Okey, ini hidrogen yang baru masuk. Hidrogen yang baru masuk dan mereka masuk berdua, terus masuk berdua. Sebab tu Mi kata tadi daripada tak kaya jadi kaya. Daripada tak tepu, so nama dia kat sini Itina. So dia akan tukar saja jadi Itana. So daripada tak tepu jadi tepu. Okey. Dia terus tukar jadi Itana. Okey, kita cuba satu lagi. Okey, tapi yang ni bila kita nak tulis dalam periksa tak boleh nak tulis persamaan kimia. Kita tak boleh tulis begini. Kita pun kena buatlah macam ni. Tak boleh guna formula struktur, kena guna formula molekul. Apa yang buat, kena tulis balik. C ada 2, H ada 4, yang ni campur hidrogen. So dia akan jadi C ada 2, H ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. H ada 6. So kalau kita tengok bahan dan hasil automatically seimbang. Jadi kalau kita tulis yang ni kita dah dapat markah penuh untuk persamaan kimia. Okey, boleh ni? Boleh tak? Mi boleh ulang sekali lagi Mi? Ulang yang mana sayang? Tak tahu yang mana? Masih masuk. Masih masuk. Okey, so sekarang ni, okey, Umi ambil contoh pula. Ulang sekali lagi sama je. Umi tengok Kalau Umi buat propina. Propina dia ada 3 karbon. 1, 2, 3 karbon. Betul tak propina? Okey. Dia ada ikatan kovalen ganda 2 kat sini. Okey, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, ni hidrogen asal. Okay, hidrogen asal. Macam yang ni tadi yang ni tadi. Okey, hidrogen, penambahan hidrogen. Hidrogen lain pun datang. Okey, apa yang berlaku? Ambil color apa? Color purple lah. Okey, hidrogen ni dia datang berdua ni. Hidrogen datang berdua ni. Okey, dia tak attack karbon yang tak ada ikatan kovalen ganda 2 ni. Dia tak mari kacau yang ni, dia tak mari kacau yang ni. Okey, apa yang berlaku dia mari kacau yang 2 yang ada ikatan kovalen ganda 2 ni. So apa yang berlaku? Yang ni hidrogen ni, satu dia masuk sini. Yang satu lagi ni dia masuk kat sini. Jadi hasil dia, tak apa, lukis dulu yang merah dulu bagi anak-anak nampak. Ambil dulu yang merah, ni yang asal dia. Okey, ni yang asal dia. So, ni keadaan asal dia. Okey, apa yang berlaku? Ikatan kovalen ganda 2 ni dah terbuka. Dia terbuka, apa yang masuk? Ambil balik purple. Okey, yang ni yang baru masuk tadi. Tapi sudah tidak ada ikatan kovalen ganda 2, nampak tak? Dia terus masuk ni berdua sini. Yang merah tu tak kacau lah. Maksudnya sebab karbon ni dia tak kacau ni. Sebab karbon ni dia tak ada kumpulan berfungsi. Kumpulan berfungsi hanya pada karbon nombor 1 dengan 2. Kalau boleh label sini. 1, 2. Jadi penambahan tu hanya berlaku pada karbon yang ada kumpulan berfungsi. Okey. Siapa tanya tadi? Haikal ke? Ya Mi. Siapa? Saya. Siapa tu saya? Haikal. Haikal. Haikal faham tak lagi ni? Kena tak kena dengan soalan Haikal tadi, Umi tegang balik ni? Faham. Sebab pelik dia hilang 2. Hilang 2 mana sayang? Yang mana hilang? Daripada ada 2 garis tu tinggal 1 garis, aku tak faham. Macam mana? Kan ganda 2 kan. Lepas tu lepas Ni 2 ni. 2 ni. Dekat C tu Mi. Dekat C tu? Kan 2 garis tu yang bertindih tu. Okey. Okey. Memanglah. Ya, memang dia hilang sebab sekarang ni dia nak balas penambahan. Contoh dia kat sini, macam ni kata tak, kelas 5B1 ada 20 kursi. Anak murid baru ada 18. Lepas tu masuk 2, tambah 2. Hilanglah kursi tadi. Terpurah lah. Tak ada kursi tadi. Sini sekarang ni, sini adalah ikatan kovalen ganda 2.
dia tak tepu. Jadi bila masuk 2 tak ada dalam sini. Sebab dia dah buka ikatan tu. Maksudnya kalau elektron tadi dia dah elektron yang patutnya dikongsikan untuk jadi ikatan kovalen ganda 2 tu dah buka untuk pegang hidrogen yang baru. Okey, dia dah buka jadi ikatan kovalen tu jadi ikatan kovalen tunggal. Okey, faham Haikal? Boleh? Boleh, Mi. Okey, yang lain? Orang lain? Umi. Ya. Kan yang etena tu, lepas tu ia bertindak balas dengan hidrogen. Lepas tu ia akan dapat alkana. Ya, betul. Dia nak balas penambahan, dia nak balas penambahan alkina, dia akan jadi alkana. Macam yang kata tadi, tak tepu jadi tepu. Tak kaya jadi kaya. Maksudnya sekarang ni, alkina ni dia buat tindak balas penambahan ni supaya dia jadi kaya macam alkana. Alkana kan tak banyak dah tindak balas. Jadi kalau macam kehidupan seharian kita ni, alkina ni dia bekerja kuat supaya dia jadi kaya macam alkana. Dalam kes ni, alkina ni dia buat kerja penambahan ni supaya dia jadi tepu macam alkana. Alkina buat tindak balas penambahan supaya dia jadi tepu macam alkana. Jadi kalau yang ni tadi, nama dia propina, hasil dia akan jadi propana. Gitu. Okey, boleh? Ada soalan lagi tak? Umi. Kiranya alkena dia buat penambahan dengan hidrogen je lah jadi alkana. Okey. Dok, nanti kita tengok. Ditambah yang lain pun dia jadi alkana. Cuma nama dia tu dia penambahan sikit lah sebab yang ni ditambah hidrogen saja. Nanti dia tambah benda lain kan. Dia tambah hidrogen halida, dia tambah halogen. Nama dia jadi lain tapi dia akan jadi alkana. Nama je lah lain sikit ni akan ajar. Tapi dia akan jadi alkana. Sebab apa ni? Sebab dia tukar daripada hidrokarbon tak tepu jadi hidrokarbon tepu. Jadi sini kalau Umi nak tulis, C ada 3, H ada, kita ingat dah alkina, CnH2n. Jadi 3 kali 2, 6. Campur hidrogen akan jadi alkana. C3, 3 kali 2, 6, 6 campur 2, 8. Okay, so automatically dah seimbang. Jadi kalau persamaan kimia, kita tak boleh guna formula struktur, kena guna formula molekul. Tapi bila kita nak menggambarkan ikatan mana yang terbuka, macam mana bentuk ikatan dia, kita lukis formula struktur. Jadi orang kimia dia kena tahu belaka. Formula struktur kena tahu, formula molekul kena tahu, nama lagi dah kena tahu. Okey, ada lagi nak tanya? Berapa dekat hasil tu dapat C2 ni? Hasil mana? Hasil yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Ya? Hasil dia ada C2. Hasil dia ada C2 mana? Sini? Ke sini? Bukan. Kat persamaan warna merah. Kat persamaan ada warna merah. Untuk nombor 1 ke nombor 2? Yang nombor 2. Nombor 2, okey. C dia ada 2. 3 ni sayang. 1, 2, 3. 3. Nombor tu ni. Ni tak faham soalan. Katanya sebab apa ada nombor 2 dekat ada C tengah-tengah tu. Oh, ni. Tiga. Ya. Sebab Umi nak cover tadi. Okey, baru faham soalan. Alamak, cikgu tak faham dah. Okey, Umi nak cover tadi. C ni kan ada 3. 1, 2, 3. Okey, tapi tindak balas tu dia tak berlaku pada karbon nombor 3 ni. Kali yang ni pun 3 lah. 1, 2, 3. Okey, dia tak berlaku pada karbon nombor 3 ni. Tindak balas tak akan berlaku pada karbon nombor 3. Sebab apa? Sebab di sini tidak ada ikatan kovalen ganda 2. Umi nak cover di sini bahawa kalau kita buat nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok double bond tu dekat sini. Jadi tindak balas tu hanya berlaku di sini.
Dia tak akan berlaku di sini, dia tak akan berlaku kat sini, tak akan berlaku kat sini, tak akan berlaku kat sini. Yang sini Umi nak khabarkan, tindak balas penambahan hanya berlaku pada karbon yang ada kumpulan berfungsi sahaja. Tiap kata buat apa tak masuk sini Umi? Buat apa tak masuk sini Umi? Dia masuk sini kok. Jawapan dia, tindak balas penambahan berlaku pada karbon yang ada ikatan kovalent ganda 2. Sebab tu ada 2 tadi ni, Umi nak khabar tadi 1 dan 2 ni tindak balas ni berlaku kat sini. Dia tak berlaku kat sini. Maksudnya yang purple tu duduk sini, purple tu tak duduk sini. Boleh kan? Kena tak soalan tu dengan jawapan tu? Boleh Umi. Okey, ada lagi soalan lain? Orang puang? Jana boleh tak? Boleh Umi. Boleh, okey. Boleh ya? Okey, Umi tunjuk satu lagi. Okey, sekarang kita nak tambah apa pula ni? Tadi propina. Okey, kalau Umi nak tambah satu lagi, C berapa? C4 lah. Okay, kalau C4, 1, 2, 3, 4, letak double bond sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So ini hidrogen yang asal dia. Okay, hidrogen yang asal dia. Okay, lepas tu bila Umi tambah hidrogen, okay, apa yang berlaku? Hidrogen yang masuk ni dia terus masuk berdua, sama saja. Okay, apa yang berlaku ialah hidrogen ni dia masuk berdua ni, dia terus masuk. Seorang masuk sini, seorang lagi masuk sini. Jadi hasil dia akan dapat 1, 2, 3, 4. Yang ni yang asal. Umi tak nak lukis yang asal. Okay. So apa yang berlaku di sini ni dah buka, dia pun masuk yang baru. Masuk yang baru. Yang asal tu ada lah. Jadi sini nama dia sini. Okey, apa formula molekul kat sini? Anwar? Butena. Butena. So nama dia sekarang ni butena dengan formula molekul C4H428 tambah dengan hidrogen. So sini nama sini jadi? Butana. Butana. So sini dia akan jadi C4H10. Sebab tu kita kena ingat CnH2n untuk alkina. CnH2n tambah 2. Sebab tu yang Umi ajar sebelum ni, Umi kata ingat, kena ingat. Sampai satu ketika, bila kita nak tulis persamaan kimia, kita dah, benda ni dah macam kalih lah. Kepala otak kita dah macam biasa ingat. Okay. So ni Umi ajar sampai C4. Nak buatlah sampai C6 pun tak apa dah. Okay. Kalau C5, siapa boleh bagi tahu Umi kalau C5? Laju-laju. Pentena. Okay, pentena. So formula molekul dia? C5H10. Siapa tu? Anwar. Okay. Tambah hidrogen Noah, dia akan jadi apa? Pentana. Formula? C5H12. Okay. Satu lagi Noah? Hexena. C6H12 tambah H2 menghasilkan C6H14. Pentana. Bagus. Settle. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Senang ke susah? Bila dah dapat step ni? Nak boleh tahu je. Dan tahu tengok senang tak? C ada 4, C ada 4, H ada 8 campur 2, 10 seimbang. C ada 5, C ada 5, 10 campur 2, 12 seimbang. Automatically seimbang kau. Okey, ada apa nak tanya Umi? Ada apa nak tanya Umi? Boleh tak ikut ni setakat ni? Boleh ikut tak ni? Boleh Umi. Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, good. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh kita selesai dah ni satu ni. Okey, selesai satu. Okey, sebelum Umi pergi pada yang kedua, okey. Lepas kita tulis yang ni, jadi anak-anak nak tulis penambahan tu, tulis yang ni dulu supaya kita ingat, okey. Sebelum Umi pergi terus lagi. Okey. Kalau kita tengok kat sini, tengok yang merah ni. Hi, hello, Hashim Hashim, makan rasa mak buat minum air ni.
Okey. Atas sekali ni, hi hello ni, okey. So yang ni tengok yang atas sekali, tengok yang bawah sekali. Okey. Untuk dua tindak balas ni dia ada mangkin, yang lain tak ada. Okey, yang ni ada mangkin, yang ni ada mangkin. Okey, untuk mangkin yang atas ni ingat Nicole David dapat 180. Okey, Nicole 180 tu ialah 180 darjah Celsius. Jadi untuk tindak balas penambahan hidrogen ni mangkin dia ialah nikel. Okey, ada buku diguna nikel, ada buku diguna platinum. Dua-dua boleh. Okey, so paling common pun anak-anak ingatlah Nicole David dapat 180. Nikel mangkin dia, suhu dia 180 darjah Celsius. Okey, ni adalah dua keadaan. Okey, yang ni nanti Umi akan ajar masa sampai sini. Jadi tadi tindak balas tadi semua sekali. Contoh tadi kalau kita tulis C2H4 tambah H2 dapat C2H6. Jadi sini ada nikel, ada 180. Jadi kalau soalan tanya apakah keadaan optimum bagi tindak balas ini? Jawapan dia mangkin dia adalah nikel, suhu dia 180 darjah Celsius. Yang ni kita dah belajar dalam tajuk kadar tindak balas. Okey, tindak balas menjadi lebih tinggi, kadar tindak balas menjadi lebih tinggi apabila kita menggunakan 4 faktor. Jadi ini dipakai faktor mangkin dengan suhu. Okey, Nicole David dapat 180. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau anak-anak jawab soalan kertas 2, kita kata ini tindak balas penambahan hidrogen, betul. Tapi bila kita nak jawab, nak baca soalan ataupun nak jawab kertas 1, tindak balas penambahan hidrogen juga dikenali sebagai tindak balas penghidrogenan. Okey, penghidrogenan. Buku teks kita muka surat siapa ingat? Umi nak tengok dia eja dia ada G ke tak? Siapa boleh tolong Umi? Buku teks ada kat depan mata tak sekarang? 83. 83, okey, terima kasih. G dia ada tak? Ada. Ada C-E-N-G ke? Ada tak? Siapa jumpa? Ada. Okey, okey, terima kasih. Okey, dia ada G. Benda ni kena hati-hati. Ini adalah istilah. Kalau kita tulis penghidrogenan, jawapan kita salah. Walaupun tertinggal G. Sebab tu kita kena hati-hati. Umi kena tengok balik tu. Sebab kadang-kadang Umi takut tersalah. Okey, penghidrogenan. Okey, boleh ni? Jadi ingat je, hi, hello, Hashim, makan rasa mak bawa minum air. Okey, yang atas sekali dengan yang bawah sekali ada mangkin. Okey, perkenalkan dulu mangkin ke atas untuk tindak balas penambahan hidrogen yang juga dikenali sebagai penghidrogenan. Mangkin dia ialah Nicole David dapat 180. Itu cara nak ingat. Okey, Nicole David dapat 180. Nicole tu dia dapat juga hadiah platinum. Jadi Nicole platinum mangkin dia, suhu dia 180. Okey, itu cara Umi nak ingat. Anak-anak nak ingat cara lain pun terpulang, tak ada hal. So yang ni pun sama, cara kita nak ingat. Kalau tak kita susah nak ingat sebab banyak sangat benda nak kena ingat dalam tajuk ni. Okey, so sekarang apa? Kita ada lagi 10 minit. Boleh pergi pada tindak balas yang kedua ke? Boleh pergi? Esok kita masuk yang ni. Boleh pergi ni? Boleh. Ke rasa banyak dah malam ni? Boleh Umi. Boleh lagi? Alright. Okay, so ni pergi pada tindak balas yang kedua. Hi, hello. Hello maksud dia, cara kita mudah untuk ingat halogen. Okay, halogen ada 3. Klorin, bromin, iodin. Ikut suka lah nak tambah benda pun dalam soalan kita nanti. Okay, so katakanlah sekarang ni okay, sekarang ni Umi pun ambil balik tadi C2 tadi. Kita mula dengan C2, senang. So C2, apa nama C2 ni? Apa nama C2 kita? Etena. Okey. Sama ke macam tadi. Okey, apa yang berlaku?
apa yang berlaku kat sini? Okey, Cl ni ada dua. Cl ni ada dua, dia masuk dua-dua sekaligus. Yang ni masuk sini, yang ni masuk sini. So, apa jadi? Okay, ini yang asal dia, ini yang asal. Okay, so sekarang dah buka, double bond tak ada dah. Okay, ini masuk yang baru. Yang baru, nama dia ada klorin kan, kita tambah klorin. Okay. So, tengok sini, Umi tulis balik C2H4 tambah Cl2. So, dia akan jadi C2H4Cl2. Okay, boleh ni? Formula molekul, siapa ada masalah? Formula molekul dulu, siapa ada masalah? Boleh tak ni? Yang ni boleh ni? C2H4 ni? Boleh Mi, boleh. Boleh, Cl2. So sini C2H4Cl2 ni boleh? Boleh, boleh. Isha boleh tak? Perempuan senyap je ni, Isha? Ya Mi, boleh je. Boleh, okey. So sekarang ni dia terus masuk Cl2. Okey, tadi kalau sini nama dia Ethena. Okey, so sekarang ni dia dah buka double bond, dia akan jadi alkana juga. Tapi, so anak-anak tengok ni, dia masuk dua ni. Bila dia masuk klorin, nama dia jadi kloro. Okey, tapi kloro ni ada dua. So nama dia jadi dikloro. Okey, belakang dia tambah ni. Ethana. Dia jadi alkana juga. Tadi kan, siapa tanya tadi? Syazwan ke? Semua tindak balas penambahan tu alkina jadi alkana ke Umi? Jawapan dia ya. Semua alkina jadi alkana. Cuma kalau tadi nama dia betul-betul ambil nama alkana. Ethena jadi ethana, propina jadi propana. Tapi yang ni sebab dia tambah klorin dia jadi dikloroethana. Kalau tambah bromin jadi apa? Kalau tambah bromin. Siapa boleh bagi tahu? Bro. Tambah klorin, bromin jadi apa? Dibromoetana. Pandai. Dibromoethana. Kalau tambah iodin jadi apa? Jadi apa? Klorin jadi kloro, bromin jadi bromo, iodin jadi? Yoro. Ayodo. Ayodo, betul. Iodoethana. Untuk tu buruk nama dia. Pasrah je lah. Okey, so kita sekarang ni Umi nak tukar pula. Umi tak nak ambil, Umi nak tambah pula C dia ni. Nak jadi C3. So, C3H6. Nama sini apa nama ni? C3H6. Nama dia apa? Propena. Propina. Okey, tambah Cl2. Okey, apa formula yang hasil dia? Siapa boleh beritahu apa formula hasil? C3H6Cl2. Oh, pandai. Nama? Nama dia? Dikloroethana. Propana. Tak ada dalam ethana dia sebab tengok sini. Sebab tu kita kena biasa ni. 3 prop. 2 it. Kalau 4 but. Okey. Dia masuk 2 sini so jadi di. Di ni menunjukkan klorin tu dia masuk berdua. Klorin tu dia masuk berdua. Jadi dikloropropana. Jadi mudah je lah kalau kita dah tahu step dia. Tapi dia tetap juga jadi alkana. Dia tetap juga tukar daripada hidrokarbon tak tepu jadi hidrokarbon tepu. Cuma di sini dia tak masukkan hidrogen. Okey. Jadi tindak balas ni kita panggil tindak balas apa? Kalau tadi penghidrogenan tambah hidrogen. Bila tambah halogen jadi penghalogenan. Penghalogenan. Tindak balas penghalogenan. Jadi tindak balas penghalogenan kita ada 3 pilihan. Nak tambah klorin ke, nak tambah bromin atau tambah iodin. Okey. Ada apa tanya Umi?
Dapat tanya Umi? Boleh ikut tak ni? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau gitu, maksud sekarang ni Umi stop dekat penghalujenan ni. Jadi anak-anak boleh buat nota penghalujenan ni. Okey. Buat sampai si berapa? Si berapa nak? Hari ni Umi nak tanya siapa ah? Nak tanya siapa? Irham ada Irham? Ada. Ada. Irham nak buat sampai si berapa Irham? Dulu. Ha? Ya rajin ingat. Rajin ingat. Lima. Ha, berapa Irham? 5. 5. Okey, kita ikut Irham ni. Okey, naik bersemuka besok Umi tengok. Tak ada nota jaga. Umi tonyoh muka dalam tu. Masuk tandas seorang. Boleh tak? Boleh. Boleh, okey. Kita cari masuk tandas pura punya. Okey, so sekarang ni tengok sini. Okey, buat sampai C5. Okey, C5. Jadi C5 tu pilih ambil dua ni. So buatlah sini, lepas tu kalau maksud Umi buat daripada C2 sampai C5. Okey, first kali tambah klorin. Okey, second buat sekali lagi tambahlah bromin. Jadi akan ada 10 lah. Berapa 10 tak? 2, 3, 4, 5. So sini ada 4. Jadi 4 kali 2 equation kita akan jadi 8. Cukup dah tu, pandai dah tu. Maksudnya dekat sini akan ada 8, dekat sini akan ada 4, kat sini pun akan ada 4. Jadi ada 8 persamaan kita. Boleh dah. Okey, lepas tu bubuh nama supaya kita biasa dengan nama ni. Okey, dichloro, dibromo, diiodo. Tak kisahlah sini kan nak guna iodine pun boleh. Tapi biasa dalam soalan periksa kita guna klorin dan bromin. Okey. Jelas dah dengan tugasan tu? Jelas tak? Jelas. Okey, so hari ni Umi ajar tadi. Tak boleh tunjuk yang ni. Okey, tadi Umi ajar, okey untuk hari ni, malam ni saja. Okey, yang Umi ajar ada 2. Tindak balas penghidrogenan dengan penghalogenan. Jadi yang ni kita panggil dia penghalogenan. Okey, penghalogenan. Umi takut sangat ni dah tak ada ni. Sebab kalau kita tinggal ni satu hilang markah. Sayang Sebab dia tanya apakah nama lain? Jawapan dia penghalogenan. Okey, untuk yang ni, untuk penghalogenan ni dia tak ada makin. So tak payah ingatlah kat sini. Jadi yang ni buatlah 5 yang klorin, 4 yang klorin, 4 yang bromin. Okey, yang ni tadi ikutlah nak tulis sampai berapa pun. Sampai C6 pun okey dah untuk penghidrogenan. Okey, so Umi stop kat sini. Okey, untuk esok Umi akan habiskan lah. Tambah hidrogen halida, tambah larutan kandungan manganat 7 berasid, tambah air dan pempolimeran. Okey, jadi besok kita habis tindak balas penambahan bagi alkina dan kita akan masuk banding beza antara alkana dan alkina. Okey, yang tu yang biasa soalan akan keluar. Okey, nak bezakan sifat kimia alkana dengan alkina. Alkana dengan alkina. Betul? Ini pernah kemarut lah, banyak benda sama. Okey. Stop present. Okay, berapa orang hari ni? 38, maksudnya Umi jadi 38. Oh, ia cakap kan ni, sorry Umi tak nak baca. Okey. 38 campur Umi maksudnya 37 orang. 2 orang lah tak ada. Okey, yang hadir ni semua dah isi ke? Semua dah isi dah ke Google Form? Okey.